Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sekarang cikgu sambung semula. Okey, untuk bahagian ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Okey, ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Okey, kalau anda perhatikan, okey, diulang semula Okey, ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union kamu akan lihat pada muka surat 97. Okey, 97 boleh lihat buku teks awak. Okey, yang ini adalah macam bentuk peta pokok lah. Okey. Saya dah pesan tadi, nanti anda buat lukisan gambar jari tangan awak sebelah ke kanan kiri awak tekapkan di atas satu kertas, kertas A4 Kertas A4 tu kalau sebaik-baiknya adalah kertas tu dibuat secara horizontal, bukannya secara melintang. Bukan secara menegak, portrait secara horizontal tu melintang lah. Okey, tekap nanti kita akan cikgu akan terangkan, sebab ini adalah salah satu kesinambungan daripada inovasi cikgu lah tahun 2015 berkaitan dengan Malayan Union, PTM 48 dan PTM 57. Nanti cikgu terangkan. Okey, awak buat saja jari sebelah kiri. Okey, untuk Malayan Union. Kotak tu nanti, peta tu nanti okey, jari-jari awak tu nanti janganlah buat kalau awak boleh ke tepi sikit lah sebab nak buat kotak Okey. Okey, perlihat yang pertama, konsep kesatuan. Apa yang satu? Okey, yang satu di sini adalah berkaitan gabungan di bawah satu unit pentadbiran. Okey, kalau saya menggunakan konsep jejari, ini saya terangkan dulu, nanti awak bayangkan konsep dia. Okey, dalam gambar kita ada jari kita sebelah 5 jari kita ni. 5 jari kita kat sini nanti iaitu jari bermula dari kiri bermula jari ibu jari, jari telunjuk, kemudian jari hantu, jari kelingking dan juga jari manis dan juga jari kelingking. Okey, konsep kesatuan ni kita akan lihat pada konsep satu. Okey, kalau dari kiri-kiri kita sebut satu, kita gunakan jari telunjuk satu. Jadi satu tu nanti kita akan lihatlah, satu kat sini dia satu apa? Satu kesatuan, iaitu satu konsep satu unit pentadbiran. Okey, perhatikan kita dalam jari-jari kita ni ada ruas. Ruas pada jari telunjuk awak ada ruas atas 1, 2, 3 ada 3 ruas ni. Tiga ruas ni dibahagikan untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat. Awak buatlah singkatan NMB, NMTB dan NNS. Okey, Singapura tak masuk. Okey, dalam kurungan tu buat pangkah Singapura. Okey, itu yang pertama. Awak dengar je dahulu, nanti cuba lakarkan, nanti cikgu terangkan dengan lebih detail Ini cikgu terangkan secara audio dahulu. Okey, Raja-Raja Melayu. Konsep raja ni cikgu bayangkan dengan lambang tangan anda, iaitu tangan yang berada di tengah jari hantu. Okey, kenapa letaknya raja di tengah-tengah jari hantu? Sebab paling tinggi kan. Yang paling tinggi siapa? Raja Melayu. Jadi raja ni akan terletak di jari hantu. Saya akan letak tu RM. Kalau ringgit Malaysia RM tu maksudnya Raja Melayu. Okey, kalau nak buat R kuasa 2 M pun boleh. Okey, tadi satu kan. Sekarang dekat jari hantu adalah RM, Raja Melayu. Okey, penerangan tu nanti kita akan buat dalam kotak. Apa masuk kat sini, iaitu Raja Melayu sebagai ketua ataupun ahli dalam kurungan ahli Majlis Raja-Raja. Okey, tak tekan pula, ahli Majlis Raja-Raja. Okey, dalam kurungan agama Islam dan adat istiadat. Jadi sultan ni ataupun raja ni dia hanya dapat tugasnya 2 saja. Tak boleh masuk pentadbiran. Okey, hanya berkaitan dengan agama dan adat istiadat saja. Okey, jadi terhad kan tugas raja. Dia tak ada bahagian pentadbiran. Okey, jadi jari telunjuk sudah, jari hantu sudah, sekarang ketua pentadbir. Okey,
Ketua pentadbir ni awak gunakan ibu jari. Okey, ibu jari ni menunjukkan di ibu. Ibu ni ketua. Okey. So letak dekat ibu jari ni, awak tulis dekat situ kejap takut saya silap ni. Okey, Malaysian yang ditadbir oleh Governor British, yang ditadbir oleh Raja England. Okey, ditadbir oleh Governor British, Raja England. Okey, dia ditadbir. Highlight kat sini, ditadbir Governor. Okey, kemudian pembentukan Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malaysian Union. Majlis di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, jadi yang ibu jari ni awak letak PTB. Pesuruhjaya Tinggi British. Cikgu kenapa tak letak Governor? Okey, Governor ni awak akan letak dekat tapak jari anda. Okey, tapak jari ni kita tapak jari kan. Okey, awak letak G. G apa? G for Governor. Okey. Di ibu jari letak apa? Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, jadi saya ulang. Ibu jari ni kita letakkan kawalan kan, dia yang mengawal Swiss, ibu jari mengawal Swiss, jadi Pesuruhjaya Tinggi British. Tapak jari ni adalah kuasa yang besar lah, Governor British. Okay, Governor British yang telah dilantik terus oleh Raja England. Okey, di mana pula nak letak Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan? Okey, yang ini berkongsi tangan dengan jari yang tengah-tengah tadi, jari hantu. Okey, jari hantu tadi kita tak pakai guna ruas kan. Okey, jari hantu tadi tengah-tengah lah raja kan. Raja berperlembagaan. Jadi awak letaklah dekat ruas-ruas ni. Okey, ruas yang atas sekali awak letak ME, Majlis Eksekutif, dan ruas yang kedua dekat jari hantu letak MP, Majlis Perundangan. Senang kan? Majlis ME. Sebenarnya saya nak buat mu je, mu bukannya Majlis Perundangan. Tu Majlis Eksekutif, mu Majlis Perundangan. Ingat mu lah, Majlis Undangan sebab senang nak ingat, dan mu. Okey, di bawah Malaysian Union. So sekarang dah faham dah jelas Okey, ibu jari sudah, jari telunjuk sudah, jari hantu sudah. Okey, sekarang kewarganegaraan. Prinsip jus soli asas kewarganegaraan Malaysian Union. Ini cerita pasal jus soli. Ini semua cerita pasal prinsip-prinsip jus soli. Kalau tanya apakah maksud kerakyatan prinsip jus soli, ini kita terangkan 1, 2, 3 ni. Ini adalah penerangan tentang ciri-ciri jus soli. Tetapi untuk menceritakan secara konsep umum warga negara ni, saya letakkan pada jari manis. Jari manis kan, ada rasa jus kan. Kan senang letak situ jus soli. Jus soli ni sebab manis. Manisnya apa? Jari manis lah letak jus. Jadi awak buat penerangan kat kotak nanti, prinsip jus soli asas kewarganegaraan Malaysia. Ini saja yang kita pegang. Tapi kalau ditanya tentang apakah, jelaskan prinsip-prinsip jus soli, ini adalah isi-isi dia. Okey, sekarang ni ada satu jari yang kita tak guna, iaitu jari kelingking. Okey, jari kelingking ni kita akan lebih gunakan nanti adalah Singapura. Okey, perhati dalam konsep kesatuan. Ini tertinggal kat sini Kalau awak lihat dekat buku teks awak muka surat 97, saya bacakan ayatnya. Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan negeri-negeri Selat disatukan kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Yang sekarang ni kecuali, awak ambil perkataan kecuali. So dekat jari kelingking ni awak letak asing. Asing tu maksudnya diasingkan Singapura. Okey, kenapa diasingkan? Kita akan tahulah sebabnya. Sebab Singapura sudah naik taraf sebagai pelabuhan bebas. Dekat buku awak tidak diterangkan, tetapi kalau dalam buku teks tingkatan 5 tak silap saya, KBSM ada dijelaskan. Okey, jelas cikgu rasa semua jari-jari guna termasuk tapak jari. Cuma cikgu tegangkan sini prinsip jus soli ialah seluruh rakyat yang lahir di tanah Melayu. Seluruh rakyat siapa saja yang lahir kat tanah Melayu dan Singapura automatik menjadi warga Malaysian Union. Senang betul artinya lahir saja jadi warga negara. Kemudian berumur 18 tahun dan ke atas, menetap selama 10 hingga 15 tahun dah dapat warga negara.
macam mudah kan. Okey, manakala berumur kurang 18 tahun, macam awak lah kurang, ibu bapanya adalah warga negara, dianggap sebagai warga negara Malaysia. Berarti apa yang kita dapat belajar daripada konsep prinsip jus soli ni ialah betapa mudahnya kewarganegaraan tu diperoleh oleh orang-orang luar yang bukan penduduk tempatan asal. Kita akan nampaklah benda ni macam hak istimewa orang Melayu tu ke mana perginya. Okey, ke mana orang Melayu letak? Seolah-olah macam menidakkan hak status quo orang Melayu. Okey, kita teruskan slide yang berikutnya. Kesimpulannya, pembentukan Malaysia ini adalah usaha penjajah untuk menaluki negara. Okey, sebenarnya pelan-pelan adalah saya kata tadi maksud tersirat. Okey, kononnya dia nak menjamin keamanan, tetapi sebenarnya inilah tersirat pihak British. Dia tak nampak terang-terangan jahatnya tu. Dia nampak kejahatannya tu adalah untuk menaluki negara melalui konsep Perjanjian Malaysian Union. Pembentukan ini telah mengubah status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Lebih teruk kalau ditanya apa beza antara naungan dengan negeri tanah jajahan, sebenarnya lebih teruk negeri tanah jajahan. Okey, yang naungan ni awak belajar masa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ada juga berdekat ukti. Mereka tidak ada dekat ukti, tetapi kat sini terus diperintah terus menjadi negeri tanah jajahan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menolak sebarang bentuk penjajahan demi kedaulatan Ibu Pertiwi dan sanggup berkorban nyawa. Jadi kalau Tok Allah bertanya dan memberikan satu pandangan kita tentang pembentukan Malaysia Union, kita perlulah menyatakan kesimpulan yang ini dan inferennya. Inilah inferennya. Kita memberikan satu harapan, kita memberikan satu cadangan. Okey, itu adalah tentang Malaysian Union. Soalan, gagasan Malaysian Union diperkenalkan di Tanah Melayu bagi menggantikan British Military Administration pada tahun 1946. Nyatakan ciri-ciri Malaysian Union 6 markah. Okey, negeri Melayu bersekutu, tak bersekutu, negeri Selat disatukan. Kena masukkan kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit Singapura. Kecuali Singapura. Maksudnya masukkan kecuali Singapura. Okey, Singapura ada kan? Diasingkan. Okey, jelas. Kabinet British sebagai apa? Sebagai ketua. Okey, ketua tu cepat jari Majlis Eksekutif, huruf besar, dan Majlis Perundangan dibentuk. Sultan hanya menjadi ahli Majlis Sejaraja yang membincangkan soal agama, Islam dan adat istiadat. Dan wujudnya kewarganegaraan jus soli sebagai asas kewarganegaraan Malaysian Union. Okey, dekat sini awak perlu jawab dalam bentuk ayat yang lengkap lah. Okey, yang ini nanti latihan ni kena awak salin semula, tapi buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, soalan yang kedua, bagaimanakah proses pembentukan Malaysian Union? Okey, ini tentang cerita latar belakang tadilah. Okey, ditanya bagaimana, ditanya proses lah. Macam mana proses pembentukan ni, latar belakang awal, dirangka. Proses pembentukan Malaysian Union di Tanah Melayu dirangka siapa jadi? Unit Perancangan Tanah Melayu. Okey, Rep Hon. Lepas tu dibentangkan dekat mana? Parlimen. Jadi ini adalah awak perlu buat dalam bentuk kalau kita buat nota peta writing tu dalam bentuk kronologi kan. So kena buat peta alih lah supaya awak faham. Okey, sebab tu pemahaman konsep kena tahu dulu, barulah buat latihan. Menyedari kepincangan Malaysian Union, Persatuan Pelajar Melayu Britain telah menghantar memorandum. Okey, perhatikan muka surat 96. Hasil tindakan tersebut, maka Persatuan Pelajar Melayu yang terdapat di Britain telah hantar memorandum ni macam perasaan tidak puas hati lah, tapi bukan demonstrasi, sekadar sebagai satu persetujuan ramai yang kata tidak bersetuju, menghantar memorandum meminta hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Yang ketiga, tokoh Tan Cheng Lock dan juga Persatuan Cina Seberang Laut juga menghantar memorandum yang sama. Okay, ini adalah salah seorang tokoh Cina yang sangat sebenarnya membantu menghidupkan konsep negara bangsa. Okay, sebab mereka sedar bahawa dengan memberikan kerakyatan seperti ini sebenarnya masa depan Tanah Melayu akan lebih teruk.
Walau bagaimanapun rancangan tetap isytiharkan. Okay? Dah hantar-hantar memorandum pun BT tak kisah. Tak kisah. Okay? Dia tetap diisytiharkan dalam warta kerajaan sebagai Kertas Putih 6274. Dan ini menyebabkan Malay Union tetap dilaksanakan pada 1 April 1946. Okey, kita akan lihat proses-proses British mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, ini adalah proses muka surat 98. British mendapatkan tanda tangan Sultan. Yang pertama, British telah melantik seorang tokoh bernama Sir Harold McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, kemudian William ni seorang timbalan ketua pegawai Aihol Awal di Malaya telah dihantar oleh British. Okey, satu tadi Harold McMichael, lupa Sultan, seorang lagi dihantar oleh pihak British. Kemudian mereka ni dua-dua ni dah ditugaskan untuk menghadap Raja-Raja Melayu. Okey, sebelum ni kalau pelajar tingkatan 5, pelajaran tingkatan 5, kita hanya dengar Harold McMichael. Tapi dalam sukatan yang baru ni, KSSN dihidupkan seorang nama tokoh yang bernama William, timbalan ketua pegawai Aihol Awam. Okey. Okey, next, meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. Jadi dua kerja dia lah, merintih, menghadap, meninjau sokongan Raja-Raja Melayu. Okay, kita tengok cara dia buat. William telah merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. Yang pertama, secara kronologi awak akan buat, William ditugaskan merintis jalan kepada McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, merintis jalan McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Kemudian beliau menjalankan tugas. Inilah tugasnya daripada 8 September sehingga 29 September, berapa hari tu. Okey. Ya, dia adalah perintis. Okey. Kemudian orang yang dijumpai banyak sultan-sultan ni, cuma reaksinya berbeza. Jadi ini sesuai kalau anda buat peta, pertama kronologi, saya nak bentuk peta alif. Satu lagi kalau nak buat peta titi pun sesuai. Okey, contohnya soalan dia cara menghadap. Okey, contoh Sultan Johor, bagaimana cara dia menghadap. Okey, Sultan Johor adalah sultan pertama yang ditemui. Bagaimana bentuk dia hadap. Okey, yang kedua Sultan Selangor. Yang ketiga Sultan Kedah. Yang keempat Sultan Perlis. Yang kelima Sultan Perak. Kemudian Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, dan last sekali Sultan Kelantan. Okey, ini adalah kronologi. Nanti ada akan nampak lah ni awal-awal perintis. Cara-cara dia rintis daripada awal lah. Okey, yang dia jumpa setiap sultan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sultan. Okey, kita akan lihat bagaimanakah dia merintis dulu laporan dia. Dia kata William ni cakap berkeyakinan tinggi Raja-Raja Melayu sokong. Dia yakin betul sokong Raja Melayu ni mesti akan sokong. Dah yakin Raja Melayu ni akan tanda. Okey, itu kata William. Dan William ni berusaha memastikan bahawa sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian pada setiap pertemuan. Dan dia yakin juga akan pastikan bahawa Raja-Raja ni akan tanda tangan. Misi William memudahkan tugas. Okey, dia dah buka jalan lah. Okey, dia dah buka jalan pertemuan. McMichael ni adalah orang yang ditugaskan, tapi yang mula-mula membuka jalan adalah William. Kesimpulannya, William ditugaskan untuk meniti jalan dan menyenangkan tugas McMichael. Beliau menghadap sultan-sultan bagi meninjau sokongan. Okey, kesungguhan beliau memastikan sokongan tersebut meyakinkan bahawa sultan-sultan akan menandatangani perjanjian maknanya. Itu janji dan keyakinan William. Okey, soalannya, William dan Harold McMichael ditugaskan untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu bagi memeterai perjanjian Malay Union. Bagaimanakah mereka menyelesaikan misi tersebut? Dengan imuniti, dengan buat perjanjian, dengan ugutan, dengan desakan. Yang paling mudah kat sini adalah anda boleh tengok jawapan yang yakin betul perjanjian. So, tandikalah nombor 2. 2 sama ada B atau C. Yang lain tu boleh singkirkan. Adakah janji dan ugut atau imuniti dan juga perjanjian. Kalau tak faham kataan imuniti adalah kekebalan kekebalan pada sultan lah. Okey, kita tengoklah jawapan yang tepat ikut kutat.
Okey, sekarang misi Herod Michael. Yang ni saya kata nanti awak akan lihat misi dia dan dia buat macam mana berjumpa dengan setiap raja. Kalau awak lihat muka surat 99, nanti ada setiap cara dia jumpa sultan tu berbeza. Okey. Yang tu nanti awak buat petiti. Ini cerita baru dia buat mission dia Herod Michael. Okey. Jalan yang dirintik oleh Milan tidak menepati harapan wakil kerajaan British Michael, kerana tadi dikata harapan ni akan terwujud kan, tetapi hakikatnya Raja Melayu tetap menentang. Okay, Michael datang naik kapal. Okay, sampai ke kapal sana, dia naik kapal royalis ni. Okay, dan ada seorang jurubahasa temankan dia. New Board ni jurubahasa lah. Sampai saja dekat tanah Melayu, dia gunakan taktik. Taktik ni apa? Taktik tu maksudnya taktik tu strategi lah. Dalam tempoh 2 bulan je berjaya mendapatkan persetujuan 9 orang Raja Melayu. Beliau membuat kunjungan ke negeri Melayu. Okay, kita lihat apa taktik dia. Okay. Berlaku perentangan Raja-Raja Melayu terhadap perjanjian milenial yang disahkan oleh Milan sebelum ini. Okay. Sebenarnya Raja-Raja Melayu ni menentang. Ini mendorong mereka menggunakan taktik. Taktik ni macam strategi lah. Berjaya mendapatkan tantangan dalam tempoh 2 bulan. Taktik ni macam tipu muslihat lah. Okay. Senang nak cerita, ada sampang dua mata. Okay, kita tengok cara dia buat. Okay, mula-mula dia pergi Johor. Okay, Johor, kunjungan ke Johor Sultan Ibrahim tanda tangan. Kita akan nampak kat sini dia pergi di yang pertama dia berkunjung dan Johor ni dia buat kunjungan ni macam sahabat lah di pujuk-pujuk Sultan tanda tangan. Kemudian pergi kat Selangor. Okay, menghadap Sultan Selangor. Dia jumpa dia buat kunjungan. Yang kedua ni pergi pula ke Selangor, menghadap Sultan Selangor. Sultan Selangor tanda tangan tak? Tanda tangan. Okay, yang ni dia menghadap. Sampai kat Pahang, yang ketiga dia jumpa Sultan Pahang. Okay, Sultan Pahang ni siapa nama dia? Sultan Abu Bakar Riyatuddin. Okay, Riyatuddin Al-Muazzam Shah pun berjaya menandatanganan. Pun ni menghadap. Okay, ini menghadap, ini berkunjung. Dua ni berkunjung, ni menghadap. Okay, kemudian Negeri Sembilan dia menghadap juga. Jumpalah. Dia jumpa Negeri Sembilan. Okay, jumpa. Oh, berjaya juga pujuk. Okay, dia desak. Akhirnya dapat tantangan. Okay, menghadap Negeri Sembilan. Kemudian sampai Perak. Perak ni pun menghadap juga. Tapi Sultan Perak ni sebenarnya susah nak jumpa sebenarnya. Dia melengah-lengahkan masa. Sebenarnya Sultan Perak ni adalah sultan yang kurang bersetuju. Tetapi dia menggunakan konsep melengah-lengahkan masa. Tapi dapat pula tantangan daripada sultan ni. Kemudian dia pergi mana? Pergi Kedah. Kedah lagi lah. Jumpa Sultan Kedah. Sultan Batu Syah. Sultan Kedah ni memang akhirnya tak nak. Dia berdebat. Okay, berdebat dengan sultan ni. Okay, berdebat. Dapat pula tantangan. Tapi berlaku perdebatan. Okay, kemudian pergi Perlis. Berkunjung pula pergi Perlis. Perlis diturunkan tantangan. Diturunkan tantangan tak? Turun tangan juga setelah didesak. Kemudian pergi mana? Ke Kelantan. Ke Kelantan pun dia menghadap Sultan Kelantan. Tapi Sultan Kelantan ni dia sampai kat Kelantan ni dia menggunakan konsep ugut beliau mengugut untuk tidak mengiktiraf raja-raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan. Okey, dia kat sini agaknya penat kot. Dah penat kan jumpa musuh sultan, sampai kat Kelantan dia ugut dia gunakan sistem ugutan. Okey, yang tak nak tantangan tu dia lakukan sesuatu, maka akhirnya ditandatangani. Okey, kemudian last sekali jumpa Sultan Terengganu. Sultan Terengganu juga antara sultan yang enggan menandatangani kerana perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang tubuh negeri Terengganu. Asalnya enggan tetapi akhirnya berjaya juga diperoleh. Saya rasa konsepnya sama dengan ugutan. Okey, jadi kita akan lihat yang ini kesan nanti kita akan lihat mereka semua gunakan cara paksaan. Dia menggunakan kedua-dua ni William dan Michael ni menggunakan sistem paksa dan rela.
paksaan supaya diri ugut desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan. Cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai BT itu tidak dipersetujui sebenarnya dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Kesannya sebenarnya Raja-Raja Melayu membantah perjanjian Malaysian Union sebab mereka sebenarnya memang tak akan setuju. Okey, soalan, apakah peranan Whelan dalam peristiwa penubuhan Malaysian Union? Okey, jawapan, jangan tengok jawapan dulu tinjau, sedar, terang, tantangan. Okey, jawapannya adalah meninjau. Okey, hati kunci lah meninjau dahulu. Kalau mendapatkan tantangan siapa? Barulah Michael. Pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya Malaysian Union diteruskan? Ini soalan akibat. Kalau Malaysian Union diteruskan, memang akhirnya diteruskan, apa akan berlaku? Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa, bilangan kaum pendatang bertambah, kehidupan orang Melayu semakin mundur, kedudukan agama Islam tercabar, bahasa Melayu semakin terpinggir, hak istimewa orang Melayu telah hilang. Itu adalah contoh. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malaysian Union. Kerajaan British telah mengisytiharkan ini dalam 43 reaksi. Reaksi itu ada positif, ada negatif. Kerajaan British telah mengisytiharkan Malaysian Union pada 1 April 1946. Pada tahun 1946, kertas putih yang diperkenalkan oleh British menimbulkan reaksi yang menyokong dan tidak menyokong, khususnya Raja-Raja Melayu, masyarakat Melayu dan Persatuan Melayu. Malaysian Union ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British sendiri yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Kita nampak kat sini lah Richard Lustig ni antara pegawai yang pernah berkhidmat dan mereka dia nampak tentang Malaysian Union sebenarnya adalah benda yang tak baik. Begitu juga dengan Datuk Onn Jaafar yang mewakili orang Melayu dan juga Sultan Ibrahim. Antara Raja-Raja Melayu yang menentang. Tengok penentangan Raja-Raja. Reaksi Raja-Raja. Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan pentadbiran Malaysian Union. Kenapa mereka menentang? Reaksinya kerana Malaysian Union ni adalah bentuk penjajahan mutlak. Dan Sultan Melayu banyak kehilangan kedaulatan dan kuasa politik. Penentangan Raja-Raja Melayu melalui pelbagai cara. Ini yang saya kata nanti reaksi tu, cara bantahan Raja-Raja Melayu ni nampak banyak cara dia. Cara-cara bantahan Raja-Raja Melayu. Apa Raja-Raja Melayu buat? Raja-Raja Melayu buat dia tak diam je, dia bawa kes ke Mahkamah Tinggi. Kemudian hantar surat bantahan dan buat Kongres Melayu. Kemudian Pemasyuri Perak memimpin. Betapa aktifnya tadi Sultan Perak, sekarang Pemasyuri Putra Padang memimpin gerakan menentang Malaysian Union. Kemudian memulau upacara pelantikan Governor Malaysian Union. Jadi kalau secara terbitan lalu tu ada berapa cara bantahan Raja Melayu? Ada 5. Kes, surat, sokong dan memimpin. Yang ni awak kena dia sebenarnya ada detail ulasahnya, tetapi inilah konseptual dia, cara-cara bantahannya ada 5. Seterusnya soalan, mengapakah Sultan Pelir mengirimkan telegram? Telegram ni bukan macam telegram sekarang lah, tapi telegram tu macam surat lah kepada kerajaan British di London. Mempersoalkan hak, dakwa diugut, dakwa ditantangan atau tidak puas hati. Dalam buku awak tu adalah berkaitan dengan Sultan Pelir ni. Jawapan di sini sebenarnya adalah raja meluangkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Raja Michael. Penentangan rakyat. Tadi raja, sekarang penentangan rakyat. Apa penentangan rakyat terhadap Malaysian Union? Penentangan rakyat terhadap Malaysian Union adalah kita nampak ada 4, dibagikan kepada 4, iaitu Akhbar Melayu, Cendekiawan, Persatuan Melayu dan Rakyat dan Pemimpin Negeri. Jadi bantahan ni ada berapa? Ada 4. 4 bentuk dia. Yang pertama, Akhbar 3, Utusan Majlis Warta Negara. Ini adalah akhbar yang penting lah, Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara. Kemudian terdiri cendekiawan ni adalah cerdik pandai, orang-orang yang cerdik pandai, golongan intelektual yang terdiri daripada pentadbir Melayu dan kaum wanita. Antaranya Datuk Onn Jaafar,
Datuk Nik Ahmed Kamil dan Zakbar. Okey. Ini sebab ada pendeta Zakbar kan. Okey, Datuk Wan Jaafar ni yang membentuk UMNO. Okey. Kaum wanita adalah cikgu. Cikgu Zahara Abdullah, kemudian Halimatun Abdul Majid dan Datin Puteri Maria. Ada gambar dia, nanti tolong photostik gambar tersebut. Okey, Persatuan Melayu. Persatuan Melayu ni antaranya ialah syarikat bekerjasama Saiburi Saberkas, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan Persatuan Melayu Johor. Okey, ini adalah antara persatuan-persatuan yang aktif lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan rakyat serta pemimpin negeri bergabung. Okey, terutamanya Kelantan, Kedah dan Johor. Okey, ini buktilah. Kalau tanyakan sejauh manakah penentangan rakyat terhadap Malay Union, jadi awak kena nyatakan keempat-empat ni. Tetapi kalau soalan tu berfokus kepada rakyat, pemimpin negeri, yang inilah jawapannya. Kalau tanya tentang cendekiawan, yang inilah jawapannya. Tengok soalan tu fokus pada mana. Okey, Kelantan 15 Disember 10,000 orang berhimpun di Kota Baru. Ramai tu 10,000 orang di Kedah, di Kelantan. Di Kedah ribuan orang Melayu berarak. Mereka berarak-arak. Ramai. Tapi tak nyatakan berapa, tapi kata ribuan. Di Johor 10 Februari. Okey, pada 10 Februari pula pergerakan Melayu Semenanjung yang dipimpin oleh Datuk Wan Jaafar juga berhimpun menentang Malayan Union. Okey, berarti 3 negeri itu adalah antara negeri yang sangat aktif membantah Malayan Union. Okey, ulasahnya Akhbar Melayu ni adalah membantah kerana mereka menyarakan bantahan, mengecam, mengutuk Malay Union yang merugikan orang Melayu, menyeru mengadakan perhimpunan dan membuat berita. Okey, kalau ditanyakan bagaimanakah cara bantahan melalui Akhbar Melayu, apa yang dibuat? Okey, 4 perkara tadi lah. Bantahan, mengutuk, mengecam, perhimpunan besar-besaran dan juga melaporkan perkembangan berita. Okey, bantahan melalui cendekiawan pula dapat dilihat melalui peranan Datuk Wan Jaafar, Nik Kamil, Ahmed Kamil, Kaabah, Tengku Muhammad, Panglima Bukit Gantang, Panglima Kinta, Datuk Amzad Abdullah, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin. Okey, yang ini mereka menggerakkan Malayan Union dengan pelbagai strategi. Manakala Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin ni membantah usaha British menjajah di tanah Melayu yang terdiri daripada pentadbir. Pentadbir ni maksudnya ada orang yang ada jawatan lah. Kaum wanita pula, Cikgu Zahra Batu Pahat, Halimatun Rembau, Salihah Selangor, Zahra Tamin Selangor, Datin Puteri Maria Ibrahim Rashid Perak, Asna Ishak Pulau Pinang. Ini adalah benteng barisan kaum wanita yang menentang Malayan Union. Awak perlu tahu nama-nama ini yang ada gambar tu, awak boleh tampal. Okey, bantahan melalui pertubuhan pula ataupun persatuan, iaitu Pertubuhan Melayu Syarikat Bekerjasama Saiburi Saberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perak, Selangor dan Johor. Mereka telah buat apa? Mereka menganjurkan satu rapat. Rapat ni adalah pertemuan umum. Mereka, dia bukan macam demonstrasi. Dia hanya pertemuan ramai-ramai. Membantah tindakan McMichael dan membantah gagasan Malayan Union. Hampir sama macam demonstrasi, cuma dia macam lebih pada berkumpul. Berkumpul saja ramai-ramai. Okey, bantahan yang dilakukan oleh seterusnya adalah bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Bantahan di negeri Kedah, Kelantan dan Johor ni adalah 10,000 orang yang saya kata tadi berkumpul. Di Kedah tadi ramai ribuan orang yang diketuai oleh Tuan Haji Hussein Syed Dol yang mengkritik kandungan kata putih yang mencabur kedaulatan bahasa Melayu. Kemudian perhimpunan Johor dianjurkan oleh Lembaga Kesatuan Melayu Johor, Persatuan Melayu Johor iaitu Engku Ahmad Abdullah. Kemudian pada 10 Februari ni Datuk Wan Jaafar yang berhimpun di Batu Pahat. Sebab tu Batu Pahat tu dulu adalah kawasan yang kuat UMNO-nya sebab Datuk Wan Jaafar ni banyak melakukan penentangan di Batu Pahat. Itu perlu tahulah tentang sejarah tersebut. Okey, yang terakhir kat sini, yang kelima, bukan yang terakhir, yang kelima. Kelima adalah Kongres. Kongres ni
seperti pertemuan yang besar daripada rapat lah. Ini lebih kepada pemimpin. Yang tadi daripada pentadbir tadi lah, Zakbar, yang dia petua, Persatuan Melayu Selangor, Datuk Wan Jaafar, Datuk Parlimen Bukit Gantang, Tunku Abdul Rahman. Ini adalah semua pemimpin-pemimpin yang ada jawatan, dan mereka buat ni di peringkat negeri. Mereka berkumpul, pemimpin dan cendekiawan Melayu. Dan pada masa sama, Raja-Raja Melayu hadir. Ada 41 persatuan yang mewakili pelbagai lapisan juga hadir. Jadi dalam kongres ni ramai yang hadir. Konklusinya ada 41 persatuan dan Raja-Raja Melayu. Dalam kongres ni kita akan lihat ada 2 tempat. Yang pertama di Kuala Lumpur dan yang kedua di Johor. Di Kuala Lumpur ni di Kelab Sultan Sulaiman. Ada 41 buah persatuan, dan di sini bersetuju mereka menubuhkan UMNO. Di Johor pula diadakan di Johor Baru, ditubuhkan dekat Istana Johor. Tujuan kat sini lah dibentuknya UMNO. UMNO tu dibentuk di Istana Johor secara rasmi. Apa tujuan UMNO? UMNO untuk memajukan orang Melayu dan memupuk perpaduan orang Melayu seluruh tanah Melayu. Dan last, barulah kita nampak bantahan secara besar-besaran. Kalau sebelum ni hanya 3 buah negeri sahaja, sekarang lebih detail. Di Kedah, orang Melayu ramai memenuhi tebing jalan raya. Titi Bumbung 5 hingga Bandar Alustar. Kalau awak Google mungkin boleh tengok lah apa buktinya. Mungkin mereka beratur panjang dekat tebing tu dan 50,000 orang telah menyertai rapat umum itu di Kedah Alustar. Kemudian dekat Pulau Pinang, di Padang Francis Light, rapat umum diadakan dan sepanduk humban perjanjian Macmaker, Laung Hidup Melayu. Nampak perkataan humban tu nampak macam kasar, memang marah tengok orang Penang ni. Orang Penang kan humban lagi. Seterusnya di Perak, buat perhimpunan dekat Pekan Ahad Jalan Datuk. Ni pun sepanduk, kami berkehendakkan naungan, bukan penalukan. Jangan kecewakan kami. Laungan Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Ni kat mana ni? Dekat Perak. Kemudian di Selangor, buat juga di Padang. Padang dan pekarangan Istana Alam Shah. Kemudian dekat mana lagi? Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ucapan pemimpin menyambut kedatangan LD Gaman dan David. Ini adalah bekas pegawai BT juga yang menentang Malayan. Dunia dipanggil orang ni untuk bercakap. Di Seremban, orang ramai berbaris sepanjang jalan masuk istana dan sepanduk kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu dan Macmaker ialah imperalis. Itu adalah spanduk-spanduk dan kata-kata yang telah digunakan oleh orang penduduk tempatan menunjukkan bantahan secara besar-besaran. Hasil tinjauan, Gaman dan William membuat laporan kepada pejabat tengah jajahan. Ini Gaman tadilah. Gaman tadi adalah yang tak setujulah. Bahawa sultan yang menandatangani perjanjian Melayu ini tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, ini adalah bekas antara bekas pegawai tinggi BT yang menyokong supaya tidak maksudnya menyokong bantahan dan tidak setuju dengan Melayu Union. Bantahan penduduk tempatan ni akhirnya berjaya membuka mata kerajaan BT sebab ada orang-orang ni yang turut memberikan rasa tidak puas hati, iaitu Gaman dan Rick William. Selesai situ. Cikgu rasa cukuplah sampai muka surat 106. Pelan-pelan lah awak buat. Yang penting awak cuba belajar memahami dan sabar dalam menuntut ilmu. Yang nampak berat, tetapi dalam belajar ni memang perlu kesabaran. Perlu istiqamah dan perlu sabar. Dan pandai-pandailah menyusun masa anda. Kalau kita rasa macam stres, kita kena banyak istighfar lah. Kena banyak istighfar, dan pada masa yang sama kena betulkan niat kerana Allah. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di masa yang akan datang.